Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan kita berkumpul lagi pada malam ni insya-Allah untuk meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan syarah bagi Al-Urjumiyah, Tuhfatus As-Saniyah yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Yang mana kita kalau terakhir bincangkan, kita dah masuk kepada tajuk alamat-alamat i'rab. Dan kita kata alamat i'rab tu ada yang asli, ada yang gantian. Ada yang gantian Jadi dia kata yang itu kita bincangkan, untuk rafa' tu ada 4 tanda. Tanda satu asli, 3 gantian. Pertama dhammah. Dhammah yang kita kata Muhammadun al-baitu. Okey. Baris depan tu dipanggil sebagai tanda rafa' yang asal. Kemudian waw, alif dan juga nun. Okey. Jadi kita boleh kenal selain, kalau anda kata selain daripada tempat yang digunakan untuk dhammah tadi, kita kenal lagi tanda-tanda lain. Okey, baik. Kemudian kita dah masuk itu penjelasan dia kata tempat-tempat dhammah, di mana dhammah digunakan. Dia kata fa amman dhammatu fatakunu alamatan lirafi'i fi arba'ati mawadhi'a. Okey, adapun rafa' dhammah itu menjadi tanda untuk rafa', tanda hukum baris depan pada 4 tempat. Pertama, lil ism mufrad, isim mufrad, isim yang tunggal, okey. Wa jam'i taksir, jamak taksir, wa jam'u muannas salimi, jamak muannas salim, wa fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', dan fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan akhirnya suatu benda pun. So kita akan pergi satu persatu. Okey. Yang itu kita dah baca, dia kata aqulu takunu dhammatu alamatan lirafi' fi arba'ati mawadhi'a. Al-mawdi' al-awwali ismul mufradi, tempat pertama isim mufrad, wa mawdi' tsani jam' taksir, wal mawdi' tsalisi jam' muannas salimi, wal mawdi' rabi'i al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir bil alif itsnain aw wal jama'ah aw ya mukhatabah aw nun taukid khafifatun aw thaqilatun aw wala nun niswatin, tidak juga nun niswah. So kita dah buat penjelasan. Siapa yang rasa tertinggal, tengok pada penjelasan hari itu. So hari ini kita akan masuk satu persatu. Empat tempat di mana dhammah menjadi tanda bagi rafa'. So dia akan pergi satu persatu. Apa itu isim mufrad? Saya itu tak terangkan sangat. Baik, follow hari ini. Baik. Amal ismul mufradu fal muradu bihi ha huna ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Okey, dia kata adapun isim mufrad, adapun isim, kata isim tunggal, isim mufrad. Mufrad ni singular. Kalau bahasa Inggeris singular, dual, plural kan. Bahasa Melayu apa isim tunggal. Betul? Okey, isim mufrad. Okey, yang dia fal murad bihi yang dikendaki dengannya di sini, yang dikendaki dengannya ha huna di sini, ma laisa musanna, apa yang bukan dua, bukan isim dua. Isim dua dalam bahasa Arab ni kita akan dengar bunyi dia macam contoh macam kitabani, kitabaini, qalamun, qalamani, qalamaini.
Ustazun, ustazaini atau ustazani. Yang akhir dia ada alif nun atau ya nun. Menunjukkan kepada dua. Menunjukkan kepada dua menunjukkan kepada dua. Maksudnya benda tu dua, macam dua pen. Kan saya sebut dulu kan, bahasa Arab dibezakan satu, dua, ramai. Lelaki, satu, dua dan perempuan. So pembezaan tersebut menyebabkan kalau benda tu satu, kita panggil qalamun. Kalau dua, qalamani. Qalamani. Kalau dia kata tiga, aqlamun. Ada banyak. Dia dapat bahasa Arab, dia akan bezakan. Dalam bahasa Melayu, ganda je. Pen, pen, pen. Rumah, rumah-rumah. Dalam bahasa Arab tak boleh. Bahasa Arab, baitun, satu rumah. Dua rumah, baitani atau baitaini. Baitani atau baitaini. Belakang dia ada alif nun atau ya nun. Isim itu dipanggil isim musanna. Isim itu dipanggil isim musanna. Wala majmu'an, dan tidak juga majmu', itu jamak atau plural. Daripada bahasa Arab, dua ke atas, mana tiga and so on, 3, 4, 5, 6, 7 sampai atas tu berapa angka bilangan lebih daripada 3 ke atas, maka dia dikira sebagai jamak. Walaupun kalau kita contoh macam ke solat jamaah, 2 orang dah cukup. Kalau solat jamaah 2 orang dah cukup. Tapi kalau dia kata dalam benda yang lain, yang 2 tu dipanggil musanna atau tasniah. 2. Kalau anda kata yang lelaki, kalau anda kata jamak, apa 3 ke atas? So orang Arab dia takkan samakan. 2 lain dia, pasal kadang ikutkan aktiviti, ada benda berdua, ada benda beramai. Yang 2 orang saja ini kalimah dia, yang ramai ini kalimah dia. So basic pada asas memang ini perbezaan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa lain tak ada. Dual tak ada. Contoh macam dalam bahasa Inggeris pun, kalau boy, boys, habis, terus banyak. 1, 2 tu dah jamak. Dalam bahasa Arab tak, 2 tu lain. Contoh macam waladun, a boy kan. 2 budak, waladani, 2 boys atau waladaini. Tapi kalau banyak budak, aulad. Aulad. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris pakai terus boy dengan boys, habis. Girl, girls. Dalam bahasa Arab tak, dia akan ada 2. Yang jamak, kita kata lebih dari 3 ke atas. Nanti insyaAllah kita akan belajar. Okay. Wala mulhaqan bihima, bukan juga yang disusulkan dengan kedua-duanya. Contoh perkataan isnaini. Isnani atau isnaini, dia bermaksud tunggal, isim mufrad. Tetapi tanda dia macam isim yang 2. Contoh macam saya kata kalimah 2, 2, huruf 2 tu dipanggil isnani atau isnaini. Wahidun, isnani kan. Kalimah isnani tu dia singular, dia satu. Tetapi awak punya tanda dekat kalimah isnani tu macam kalimah 2, benda yang ada 2 biji. Tapi 2 tu hanya angka. Faham tak? Kalau ketiga, salah satun, nampak? Singular. Arba'atun, khamsatun, sittatun, semua singular, semua satu. Tapi kalimah isnani atau isnaini, lambang dia tak ada dhammah, tak ada isnanun, tak ada isnainun, tak ada juga dhammah, tak ada pada dia. So dikira kalimah isnaini atau isnani dia mulhaq kepada isim yang 2, walaupun dia sebenarnya mufrad. Okey, kalau dia kata dengan jamak macam apa? Salasun, arba'un. Kalau belajar kan, 1, 2, 3 dalam bahasa Arab. Yang buat macam pakcik tu, tahu cakap bahasa Melayu tak? Oh tahu, macam dia cakap aku sayang kau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang pakcik yang tu, dia kata kerja kat Malaysia berapa lama tak? Orang tu tanya lah nak cakap apa, aku sayang kau ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kelentong kau. Orang dalam dewan, dalam studio tak ada siapa tahu, dia kelentong kau. Dia jelah dalam bahasa Arab, dia panggil adat ma'dud. InsyaAllah kita akan belajar. Saya akan ambil satu masa khas untuk tunjukkan adat ma'dud dalam bahasa Arab, bilangan.
bilangan dan benda dibilang. Bilangan dan benda dibilang. So normally kita akan buat macam ni kan. Macam kita belajar. Wahidun, isnani, salasun, arba'un, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kemudian ahada asyarata, khamsata asyarata, sampailah bila dia masuk 20 dia akan jadi apa? Ashrun. Ashrun, 20 is singular. 20 adalah kalimah yang singular, tapi lambang dia, tanda dia macam jamak. Dia bukan jamak, tapi tanda dia jamak. Ishrun. Ha? No, macam mana? Oh, tak ada. Setakat ni tak ada. Jadi yang dipanggil mulhaq, dia bukan kata jamak. Bila sebut 20 itu bukan, angka 20 tu bukan jamak. Dia singular, tapi lambang dia bukan macam khamsatun, arba'atun, sittatun. Nampak tak? Dia bunyi-bunyi tu. Ton nak dengar ton. Tahu dia guna dhammah. Tapi bila ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, so dia punya lambang bukan lagi dhammah. Lambang dia, wow, lambang dia adalah rafa' adalah dua. Nanti kita akan masuk. Itu panggil mulhaq. Okey. Wala min asma'il khamsati, bukan juga nama-nama yang 5. Nama-nama yang 5 dalam bahasa Arab ni adalah apa yang dikenali sebagai kalimah tu abun, akhun, hamun, fu dengan zu. Abun tak tulis kan masalah juga, tapi tulis kan kacau korang. Okey, cuba tengok muka saya dulu. Mungkin tulis je payah. Tak tulis masalah. Jap. Kena tulis. Tak tulis masalah. Bahasa Arab mana dia? Jap. Tak tulis kan tak nampak. Saya tak tunjuk. Okey. Asmaul Khamsah ni bahasa Arab. Okey, bersalam. Okey. Tengok. Depan pasal guna ni lah. Nak macam mana? Okey. Ni kita punya yang kita buat tu kan. Lama kan. Okey. Sekarang ni kita ambil. Okey. Bila dia kata, dia cakap tadi kan, isim mufrad, isim yang tunggal, yang bukan dua. Okey, bukan isim yang dua. Bukan juga jamak. Bukan juga ikutan kepada jamak ataupun musanna. Jadi saya sebutkan tadi, saya katakan kalimah kan, macam itu wahidun satu, tak apalah. Okey, tapi bila saya tulis isnani, saya tulis isnani dua, isnani. No, dia ada macam kalau sini wahidun, kalau saya buat salah satun tiga, tak alamak, ada kalimah lagi bawah ke? La ilaha illallah. Ya. Kan tak tengok kan tak nampak je. Okey, sini sini kosong. Ini kosong tak? Banyak pula. Okey. Okey dah okey. Mata yamutu. Okey, dah sini. Okey. Ni bila kalimah ni saya tulis, bila saya sebut, saya akan kena sebut dia dengan bunyi berikut. Saya sebut wahidun. Okey, contohnya wahidun. Tak. Saya kena letak dia dhamma. Macam tu. Lepas tu isnani. Lepas tu alamak.
Ya. Tu mandi. Okey. Salah satu. Ya. Okey. Kalau saya teruskan, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun. Pasal tak semua dhammah tu ada? Dhammah tu akan ada. Bismillah. Segar. Tak ada batuk kan? Tak ada batuk. Alhamdulillah. Dah hilang lah kot. Alhamdulillah. Amin. Baik. So, jadi isnani ni, dia adalah angka 2. Tapi dia kalimah yang singular. Tapi kat sini, nampak tak tanda dia? Ada tak dhammah? Jadi dia ni kira mulhaq kepada perkataan contoh macam inilah. Macam okay. Contoh ini. Bila kita kata dalam bahasa Arab kan, macam itu, macam qalamun. Qalamun. Ni kira baik hati ni, tulis baris. Qalamun. Okay. Bila 2 pen, kalimah dia adalah qalamani. 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 Okey. Bila banyak pen, dia kata aqlamun. Ni dia punya plural aqlam. Aqlamun. Nampak? Okey. So dalam kalimah qalamani, ini memang betul 2 lah. Maksud dia memang pen tu ada 2. Ni qalamani. Tapi dalam kalimah isnani, dia bukan 2. Dia huruf 2 tu. So saya kata singular dia follow. Okey. Astagfirullah ni. Celuk dah. Jawab bismillah. Macam mana? Pandai sikit kot. Okey. Celuk dah air dah. Okey. Kalau yang tadi mulhaq dengan apa? Dengan saya sebut tadi apa? Saya sebut tadi mulhaq kepada jamak. Contoh macam ishruna. Ishrun. Contoh dia ishruna. 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 Okey. Lain macam salasuna. Salasun kan 30. Salasuna. Ini kena cari kamus apa? Kamus yang apa bergambar, yang ada apa? Ada bantuan untuk kita kenal kalimah macam ni. Salasuna. Okey. Then arba'una. 40. Arba'una. Ba'una. Okey. Okey. Yang ni salasun, khamsun, arba'un, situn, sab'un, samanun. Dia ni bukannya plural, tapi kalimah tu 20. Angka 20, angka 30. Tapi rupa dia, perasan tak serupa seperti apa? Seperti muslimuna. Dengar kalimah muslimuna. Kan? Muslimuna. Ataupun mu'minuna. Mu'minuna. Kalau masih kalimah mu'minuna bawah tu, okay? Mu'minuna, muslimuna, memang kalimah tu plural. Mu'minuna. Dia memang plural. Memang ramai orang-orang beriman. Ramai orang-orang Islam.
munafiqun kan. Semua ramai. Ramai. Tapi tengok, lambang dia tu serupa. Sebab dia ini dikatakan sebagai mulhaq. Dia mengikut, kalau ketika kita nak kenal dia punya hukum, kita tengok dia macam kita tengok isim jamak. Ada waw nun. Dia bukan seperti isim mufrad yang biasa. Walaupun dia mufrad. Kalimah tu adalah kalimah tunggal. Angka 50, angka 60. Ia adalah tunggal. Faham? Okey. Lepas tu tadi last sekali dia kata berkenaan dengan Asmaul Khamsah. Okey, Asmaul Khamsah ni saya tulis Sekejap. Jauh sikit. Okey. Asmaul Khamsah. Al-Asma Al-Khamsah. Nama-nama yang 5. Al-Asma Al-Khamsah tu. Okay, dia ada 5 lah kalimah dia. Kataan pertama dia, contoh kalau kata Abuka. Jadi memang kena ingat Abuka. Jangan pula Abu Jin lah, Abuka. Okay. Yang kedua, Akhuka. Bagi dhammah dulu, bagi tanda asal. Akhuka. Nanti dia akan pakai Akhuka. Ish. Abuka, akhuka. Salin. Tengok saja jaga. Akhuka. Hamuka. Nanti depan sikit dia akan datang balik benda ni, penjelasan dia. Kemudian kejap turun balik, dia hilang. Dah. Okey. Kemudian okey, hamuka, fuka, du. Ni untuk faham kalimah je du. Kalimah tu. Du malin. Okey. Yang asma' khamsah tu adalah ini. Ni. Abun, akhun, hamun, ni fa ni dengan du. Ni dipanggil sebagai nama-nama 5. Okey, ini pun sama. Yang nama-nama 5 ni dia punya tanda bukan dhammah, walaupun dia singular. Bila kita kata abuka, bapa engkau, your father, kan, tanda dhammah tak ada dah. Dhammah tu kan tanda dia. Waw tu tanda dia. Waw tu lah tanda dia rafa'. Bukan lagi dhammah tu. Aku, saudara engkau, your brother, akhuka, kan, pun sama juga, tanda dia dekat situ adalah waw tu, bukannya dhammah tu. Hamuka ada terjemah ipa. Nabi SAW dalam hadis, bila seorang lelaki tanya kepada Nabi tentang Nabi kata janganlah berduaan seorang lelaki dengan wanita dengan tanpa mahram. Jadi seorang lelaki tu kata walhamu, ipa, kata Nabi kata alhamu al-maut. Jadi dalam hadis Nabi tentang ipa.
Tapi normally dalam ketika kami belajar dulu, dia kata hamun ni mertua. Wallahualam. Nanti besar lama sikit kita ni. Tapi ini maksud yang kita panggil apa? Ada percanggahan penggunaan. Ikut pada hadis Nabi, ipar. Maksud ipar duai. Dan ipar duai. Padahal nantu ada kalimah lain. Okey, hamuka. Mana? Ipar kamu. Fuka, mulut kamu. Yo, ni, mouth. Dhu malin, dhu orang yang memiliki. Malin harta. Kalimah dhu tu yang kita dengar, Dhul Qarnain. Dhul Qarnain. Dhu yang memiliki. Dhu sahib atau orang yang memiliki. Jadi kalimah-kalimah asal dia, jadi kita nak faham kat sini. Sekejap. Silap kot, colourkanlah merah sekali. Saya merahkan terus. Sekali dengan tanda dia. Mudah sikit. Tapi kalimah asal dia tadi, abun, akhun, hamun, ni di fa tu je. Okey, fa tu saja. Kemudian zu. Yang zu ni kalau dikata kat sini dia punya zu lah. Kalau dikata dia jadi apa, jadi maf'ulun bih, za. Za malin, ra'aitu za malin. Marartu bi zi malin. Lepas tu dalam Quran ni, ya Dzal Qarnain. Kan kaum tu panggil Dzul Qarnain, dia panggil ya Dzal Qarnain, wahai yang memiliki dua tanduk. Jadi za tu atau zu atau zi kalimah yang sama, cuma tengok dia rafa' ke, dia nasab ke, dia khafat. Jadi yang 5 kalimah ni dia tak pakai dhammah sebagai dia punya tanda kalau dalam bentuk gabungan dengan apa, dia jadi mudhaf ilaih macam ni. Jadi mudhaf ilaih dia compound noun, macam jadi bapa Ali, Abu Ali, macam Abu Talhah. Kalau saya panggil dia, saya tak kata ya Abu Talhah, saya kata ya Aba Talhah. Atau nazar tu saya pandang ila Abi Talhah. Lepas tu dalam hadis Nabi kita jumpa an Abi Ja'a Abu Hurairah an Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah, sebab dia punya lambang dia tak ada khafat bukan baris tu, huruf tu tukar daripada waw jadi alif jadi ya. Nanti sekarang ni kita nak nafikan dulu, nak asingkan dulu supaya jangan sampai kita campur aduk kalimah ni dengan isim mufrad yang kita nak. Isim mufrad kita nak adalah macam kitabun, qalamun, maktabun, jidarun, jidarun, imadun, imad atau amud, dan misbahun, mukayyafun, nazaratun, ra'sun, khaddun, famun, ada fam mim, lepas tu yadun, rijlun. Ini semua adalah isim mufrad. Sa'atun, jam kan, sa'atun jam, sayyaratun kereta, darajatun nariyatun itu motosikal. Kalau tak darajah saja akan jadi basikal. Apa lagi belakang tu kan, kitabun macam pintu, babun. Semua ni isim mufrad. Semua ni isim mufrad sebab dia bukan musanna, dia bukan jamak, dia bukan mengikuti hukum musanna atau jamak, dia bukan asmaul khamsah. Ini asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Ingat abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ingat 5 ni. Nanti ketika kita pergi khafat nanti dia tukar jadi abi, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Kalau kita pergi pada nasab nanti dia akan tukar jadi abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Dia akan jadi macam tu. So for now kita tak usah tengok ni dulu.
Kita cuma bila apa sebut kalimah tadi kan orang macam apa dia nama yang 5. Walaupun kita kata nanti belajarlah. Itu kata macam tapi nak tahu sekarang juga. Saya bagi tahu dah. So tahu dah? Tahu dah nama-nama yang 5 tahu Okey. Dia kata sawaun akanal muradu bihi mudhakkaran. Follow lupa. Okey. Start kita berhenti. Mana dia? Okey. Sawaun akanal muradu bihi mudhakkaran mislu Muhammadin wa aliyin wa hamzata am kana al muradu bihi muannatsan mislu Fatimata wa Aisyata wa Zainaba. Okey. Dia kata sini, yang bila kita sebut isim mufrad tadi, kita sebutkan dia bukan musanna, dia bukan jamak, bukan ikutan kepada musanna dan jamak, bukan asmaul khamsah. Okey, tak kira sawaun, sama sahaja. Adakah dikehendaki dengannya? Adakah dikehendaki dengannya muzakkar, mana maskulin. Contoh macam qalamun, maskulin. Baitun, maskulin. Tapi disebut itu contoh yang diberikan apa? Muhammad, Ali dan Hamzah. 3 kalimah tersebut adalah isim mufrad yang menunjukkan kepada lelaki. Awak tak namakan Muhammad kepada perempuan, Ali kepada perempuan. Dia akan jadi benda tu pelik. Memang kita akan sebut, bila sebut Muhammad akan terbayang pada kita nama bagi lelaki, Ali nama bagi lelaki, Hamzah nama bagi lelaki. Allah Ta'ala berikan keampunan kepada Cikgu Hamzah punya isteri. Amin. Okay. Jadi Hamzah lelaki. So bila sebut kalimah-kalimah tadi, tunjuk pada kalimah yang tunggal, tapi tunjuk pada lelaki. Itu tak kisah lelaki ke ataupun atam, atau kanal murad yang adalah yang dikehendaki dengannya dengan isim mufrad tu muannasan, perempuan, feminin. Mislu, contoh Fatimah, Aisyah wa Zainab dan Zainab. Nama-nama yang menunjuk pada perempuan. Kalau kita ada kalimah lain macam apa? Macam contoh macam apa? Macam madrasatun, jami'ah, universiti. Madrasatun, madrasah, sekolah. Sa'atun, jam. Nazaratun, cermin mata. So everything yang tunjuk pada perempuan pun sama. Tak kisah. Janji dia bukan musanna, bukan jamak, bukan ikutan pada musanna dan jamak, bukan juga asmaul khamsah. Tak kira. Okey, baik. Kemudian wasawaun akanatid dhammatu zahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun wasafarat Fatimatu am kanat muqaddaratan nahu hadara al-fata wal qadi wa akhi wa nahu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Okey. Dia kata tak kira. Tadi kita sebut pertama sekali tak kira dia lelaki perempuan. Sekarang kedua, tak kira sama ada akanat, adakah ad-dhammatu, dhammah yang kita kata tanda bagi isim mufrad ni, tak kira sama ada dhammah tersebut nyata kama fi nahwi, sebenarnya dalam contoh hadara Muhammadun, telah hadir Muhammad. Kita dapat lihat kalimah Muhammad tu punya dhammah. Kan nampak kan? Muhammadun wasafarat Fatimatu, dan telah musafir Fatimah. Pun nampak juga Fatimatu. Ini zahir. Ini dhammah yang zahir. Tak kira sama ada dhammah tu zahir macam tu. Amkanat muqaddaratan, ataupun ia adalah tersembunyi. Nahwu, contoh hadaral fata wal qadi wa akhi, telah hadir fata, pemuda,
wal qadi, hakim, wa akhi, dan juga saudara saya, my brother. So dalam 3 contoh ni kan, ingat fatah tak boleh zahir dhammah sebab ta'adzur, sebab belakang dia alif tak ada baris. Qadi istiqal, berat bunyi dia, hadaral qadiyu, orang Arab tak boleh, qadiyu tak boleh, berat. Wa akhi munasabah, mana kesesuaian kasrah dengan ya saya, kan ya saya tu takkan nak buat akhoi, ja'a akhui kan bunyi pelik bunyi tu. Orang Arab mana macam bunyi cakap macam tu. So basically bila kita lihat pada 3 contoh tersebut, 3 ni dia punya dhammah muqaddarah, tersembunyi. Tadi dhammah zahirah, ni muqaddarah, tak kisah, ini tetap tanda dia tetap dhammah. Okey. Wa nahwu, dan contoh dia kata tazawwajat, telah berkahwin, Laila wa Nu'ma, telah berkahwin Laila dan juga Nu'ma. Maka ada orang pun fras sebab Laila Nu'ma kahwin. Laila dan Nu'ma dah kahwin. Telah berkahwin Laila. Tapi baris tak nampak. Sebelakang tu Laila, belakang dia alif. So terhalang daripada zahir dhammah sebab ta'adzur. Nu'ma juga sebab ta'adzur, sebab belakang dia alif tak ada baris. Salwa, Laila, Najwa, semua nama tersebut nama perempuan. Alif belakang tu nanti kita belajar insya-Allah dipanggil sebagai alif maksurah, alif pendek, yang ia sebenarnya juga menjadi tanda perempuan. Tanda perempuan selain ta marbutah, ta yang Fatimah kan, madrasah, selain tu juga ni, ini adalah tanda perempuan. Tapi tunjuk dulu. Tapi kat sini dia nak kata walaupun dhammah tu tersorok pun itu tetap tanda dia dhammah. Contoh kita katakan tazawwajat fi'lun madi mabni alal fathi. Okey. Laila fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Dia macam tu. Bila kita bagi tahu kan, mana kita kata Laila ni fa'il, hukum dia marfu', tapi tanda rafa' dia dhammah tersembunyi. Kat mana? Dekat alif tu. Kenapa tak boleh zahirkan? Sebab ta'adzur, menghalang zahirnya dhammah tersebut, ta'adzur. Sebab alif tidak boleh berbaris. Alif tidak boleh berbaris. Faham? Berat dah? Belum kan? Sikit tu. Tapi dhammah tu memang tanda bagi pertama sekali isim mufrad. So kita kenal isim mufrad ni. Nak tahu apa benda isim mufrad, ini tengah bincang sekarang. Okay? Baik. Fa inna Muhammad. Okay, dia sini dia pasal buat dengan kurungan. Kalau tidak kata fa inna Muhammadan. Tapi kat sini kerana dengan kurungan, kita letakkan baris macam mana dalam contoh. Dan contoh dia bagi kalimah hadara Muhammadun kan. Okey, so kita sebut fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'ani. Okey, maka sesungguhnya kalimah Muhammadun dan demikian juga kalimah Fatimatu, dua-dua ni marfu'. Nah, marfu'ani, kedua-duanya adalah marfu'. Okey. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu az-zahiratu. Dan alamat rafa' kedua-duanya adalah dhammah yang nyata. Muhammadun Fatimatu. Kalimah tu, dhammah tu, tanda baris depan tu, itu yang nyata. Wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun
Okey. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Okey, dia kata dan alamat dan kalimah fata dan seumpamanya Laila dan juga Nu'ma, pasal nama marfu'atun. Semua tiga-tiga kalimah ni semua marfu'. So, semua macam fa'il. Dia punya posisi sama macam kalimah Muhammad dan kalimah Fatimah. Tetapi kita baca bunyi satu je. Fatah, Nu'ma, Laila. Tak nampak apa-apa. Jadi kata kat sini kalimah Fatah macam tu juga seumpamanya Laila dan Nu'ma, semua tiga-tiga ni marfu'. Okay. Tapi alamat rafa'nya mereka, alamat rafa' mereka itu tiga kalimah tadi adalah dhammah yang tersembunyi. Dhammatun muqaddaratun. Di mana? Alal alifi, pada alif. Mana min dhuhuriha, menghalang daripada munculnya dhammah tersebut, at-ta'adzuru, ketidakbolehan. Tak boleh sebab alif tak ada baris. Awak nak bagi baris kat alif buat apa? Okey, macam orang semua kubur lah. Orang tu mati dah, main kejut macam mana? Pergi kat orang kata nak sebut juga. Betul lah, dah mati, awak nak letak buat apa? Dia minta pada dia buat apa? Macam tu kat sini dah mati, awak nak letak alif macam mana? Ta'adzur. Tak boleh, tak, mustahil boleh buat apa-apa. Tak boleh. Jadi takkan boleh berbunyi. Itu panggil ta'adzur. Okey, Fatah, Laila, Nu'ma, Musa, Isa. Dan semua sekali itu kalimah-kalimah yang sama, mempunyai kedudukan tanda akhir dia dhammah tidak nampak, tersembunyi. Okey. Okey. Seterusnya, wal qadi marfu'un. Nah, kalimah qadi pun marfu' juga. Sebab dia datang dengan dia kata hadara. Dia buat perbuatan yang sama, telah hadir qadi. Tapi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Okey, dan kalimah qadi pun marfu' juga. Tapi dia kata dan alamat rafa'nya adalah dhammah, tapi tersembunyi, tak nampak. Qadi, tak ingat sebut qadiyu pula. Ja'al qadi. Kan? Ja'al qadi. Jangan sebut qadiyu. Okey. Mana dia kata alamat rafa' dia dhammah, tapi tersembunyi. Alal ya'i, pada ya. Mana min zuhuriha, menghalang daripada zahirnya dhammah tersebut. Siqalu, keberatan. Ini berat dalam sebutan. Nak sebut tak boleh, nak berat. Pasal ya boleh berbaris, alif mati, tapi ya hidup. Cuma masalah you tu, qadi you, orang Arab dia tak boleh sebut macam tu. Kita Melayu ni antara lidah paling lembut sebenarnya kat dunia. Kemarin apa, kita ada seorang pakcik ni, Uncle John, daripada US, Louisiana kot dia sebut nama tempat asal dia. Kita kenal sangat, tapi orang bawa datang Khadim. So pakcik dia tanya nama siapa, habis jenuh saya kata Adli. Ugly. Saya kata macam ugly tapi tukar the G, change to D. Dia tak boleh. Lepas tu masalah pula Mak Saleh ni, dia nak ejaan nama kita. Bagi tulis ejaan, kau lagi tak boleh baca. Terbalikkan. Saya kata G ugly, but you change it to D, Adli. Dia tak boleh. Ugly, Adli, ugly 10 kali. You know tak? Pasal kawan kita nama dia Hilmi kan. So nak sebut Hilmi, Hilmi. Apa dia? Oh, Hilmi. His name was Hilmi. Helmi, kita mula-mula sebut lah. Sebut Helmi, kita Helmi, you know, hell, fire, me.
Jenuh juga. Melayu ni sebenarnya paling lembut lidah. Dengarlah orang Mat Salleh mana pun cakap. Kalau dia kata geng-geng mana sekali kan, geng-geng apa Portugal ke Itali ke bercakap, bahasa Inggeris tu buruk sebenarnya. Kita Melayu ni yang paling baik sebenarnya, lidah. Pasal boleh sebut semua kalimah. Bahasa Perancis pun boleh. Tapi realiti dia ialah diorang memang keras betul lidah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan semua ada jual ke? Mana ada? Oh, dia tak buat lagi. Cik lidah lembu. Lidah kambing lah kot. Bek. jadi kalau ikutkan, memang lidah Melayu lembut. Betul kata bila sebut kan. Saya kata benda ni berat, orang Arab tak boleh sebut. Ada akak tu kata saya boleh sebut je. Kita bagi tahu Arab tak boleh sebut. Bukan akak boleh sebut. Akak boleh sebut, lantak kan lah. Fikol ni pada orang Arab, bukan pada kita. Sebab tu kefasihan sebutan orang Arab dengan Melayu lain. Orang Melayu boleh sebut apa saja. Orang Arab dia banyak berhuruf-huruf, dia tak ada ca, tak ada pa, tak ada nga. Bila apa dulu kan, apa waktu kawan kami nama bapak dia Awang. Abdul Hadi Awang kan, Awanj. Jadi Awang tu kena ejaan dia alif hamzah, waw nun jim, Awanj. Dia dengar. Dia dengar tu ang tu, kalau dia kata dia dalam bentuk idgham tu adalah mangkuk. Tu dia ada lah, lain pun dia ada. Orang Arab mana dia tak ada kalimah tu. Letter tu tak ada, ca pun dia tak ada, pa dia tak ada. Pepsi dia bukan bar, Pepsi. Akhi, please ya akhi, please. Please ya akhi. Please, okay? Please. Ini bukan lawak, memang kami duduk Yaman tu dengar dia cakap. Budak datang daripada kuliah bahasa Inggeris cakap macam tu. So realiti dia lain sikit. Jadi bila qadi, kalimah qadi tu payah sebut untuk orang Arab. Ja'al qadiyu. Tak boleh. Kita okey je. Orang Melayu boleh sebut. Orang Arab tak boleh. Orang Melayu ni sebenarnya lidah paling lembut dekat dunia. Masya Allah sebenarnya tau. Orang Melayu kita lidah paling lembut kat dunia. Untuk sebut huruf Arab pun kita paling dekat, cepat dapat. Turki payah. Saya tengok satu rancangan Fad Al-Kandari kan, yang video saya tayang tu kan, yang apa dia tunjukkan tentang perempuan bisu dakwah kan. Dia satu lagi rancangan lain yang waktu tu dia pergi jumpa semua budak-budak hafal Quran daripada luar negara, daripada bukan Arab. Dia pergi kat Turki tu, budak Turki tu nak baca Quran, muka kena gitu-gitu, nak sebut huruf tu sampai Syekh Fad Kandari dia nangis. Dia tengok budak ni nak sebut kan, cuba nak sebut ain, macam tu kan, mulut mulut bergerak dengan muka-muka ekspresi. Dia nangis sebab dia kata korang Arab, korang boleh sebut, korang tak buat, korang tak baca pun. Dia kata budak ni bukan Arab, beria dia nak baca Quran, muka gitu-gitu muka dia, nangis kawan ni. Tu realiti beza lah. Kalau kita macam Melayu kan, kalau dengar Melayu baca dia terkejut, tak faham pun baca macam Arab. Orang Melayu kita tu beza dia. Itu satu keistimewaan orang Melayu lah kan. Ini dia bukan sebab keturah ke, bukan sebab keturah, bukan sebab apa Bani Tamim kan. Sibuk nak menjadi keturah lah benda lah. Tengok dulu dalam dalam Avatar Eng tu ada juga keturah juga nama dia. Itu ke pelik ke tu? Hei, suka je buat bukan. Okey. Jadi kalimah qadi ta'adzur, ada apa yang thiqal berat. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha harakatul munasabati. Okey, dia kata dan akhi, kalimah akhi
Macam abi, kan, akhi. Kalimah ni pun dia kata marfu'. Cuma dia kata alamat rafa'nya dhammah tersembunyi pada apa sebelum ya mutakallim. Kita apa sebelum ya mutakallim apa? Kha. Kita bagi ya mutakallim tu ya saya. Kha tu kan, jadi dhammah muqaddarah alal kha. Apa huruf sebelum ya mutakallim tadi? Yang kenapa tak muncul? Mana'a min dhuhuriha, menghalang daripada munculnya harakatul munasabati, harakat yang sesuai dengan ya. Yang sesuai dengan ya adalah kasrah lah, takkanlah dhammah. Kalau dhammah jadi akhui, kalau jadi dia kita fatah akhui. Kalau tidak akhui. Yang abu ya tu lain. Abu ya ada waw tu di kalimah yang sama. Abuka, abuhu, abu ya, dia hidupkan ya tersebut. Tu jadi abu ya tu bila abu ya pulang. Itu kena faham di kalimah. Okay, ada soalan? Sama dengan abi. Panggil abi dah lah. Nak abu ya. Macam ketika Luqman kata pada anak dia, ya bunayya kan, bunay anak kecil, ya ku, macam jadi alayya, macam itulah betul. Bukannya dijadikan tukar tak, bunay ibnun, bunay macam hurai, hunaim, bunyi macam tu dipanggil isim tasghir, kecil. Hurair, Abu Hurairah tu Hurair sempena dengan anak kucing. Hirrun kucing besar, Hurair kucing kecil. Ghanamun kambing biasa besar. Ghunaim kambing kecil. Kitab saiz biasa. Kutaib kitab kecil. Kutaib pernah dengar kan? Kalimah kutaib sebutlah. Humairah, Umar jadi Umair kecil kan, tasghir. Nuaim dia fu'ail, dia bunyi, ada bunyi dalam bahasa Arab sebenarnya. Macam kita belajar tasrif hari tu, kita boleh bergantung kepada bunyi, bukan huruf tu. Tak nampak pun tak apa, bunyi tu. Macam fa'alu, katabu, jalasa. Kan kita bila kita hafal kan, bunyi tu yang penting, bukan masalah kalimah tu. Tambah 10 huruf pun tak apa. Istaghfaru. Itu kan? Ta'allamu. Bila kata contoh macam jalastu. Kalau saya kata saya belajar, ta'allama, jadi apa? Matikan akhir kemudian letak ta. Ta'allama. Matikan akhir. Ta'allam tu. Kau jawab apa? Kau budak mediu. Ta'allam tu. Betul ta'allam tu. Macam istighfar tu. Dia bunyi sebenarnya. Dalam bahasa Arab ni, kalau kita bayangkan satu masa dahulu dengan tulisan tak ada dan sebagainya, diorang lebih kepada bunyi. Sebab tu macam tadi kan, bunyi tu kan, itu yang kita kata kita ambil, bukannya yang lain. Okay? Jadi macam apa, bunayya, ya bunayya. Tapi ketika ya abati, abati bapaku, tapi bapa apa, dia actually kalimah abati tu daripada abah tu tambah ya saya. Pasal dalam bahasa Arab, diorang gunakan kalimah panggilan bapa, abah. Orang Arab pakai. Yang belakang dia ada ta marbutah. Abah. Ummah. Kalimah mak is from Arab. Saya pergi masuk, kita duduk pergi kampung orang Arab, duduk dalam rumah diorang, raya, boring betul. Dia raya, dia pergi rumah mak saudara dia, sekian. Kita duduk dalam rumah tunggu dia balik. Tunggu dia balik. Bukan tengah hari baru dia balik. Aku duduk rumah dia buat apa? Dia orang satu rumah keluar. Saya tinggal rumah dia seorang-seorang. Dan kita dengar lah dia paling mana, kali paling mana dia panggil mak dia kan, ummah.
Abah. Jadi abah, bapa letak belakang tu dengan ya saya. Jadi abati. Ya. Ummah, abah. Ini cara panggilan-panggilan tambahan lah, yang orang-orang Arab kadang gunakan untuk kat kampung-kampung pakai. Kita tak jarang jelas kalimah ni. Jadi dua orang memang dia cakap itu. Yang best kalau nak pergi beraya, pastikan anda dapat pergi raya rumah ketua kabilah. Kambing tak hari. Raya haji tu pagi raya. Okey, pagi lepas solat raya. Kat surau, dekat dia ada punya musalla, solat kat situ. Lepas tu balik tu semua satu kampung tu akan datang ke rumah ketua kabilah. Kebetulan anak ketua kabilah jemput kita pergi rumah dia. Tapi bapak dia tak ada. Bapak pergi rumah satu lagi, bini satu lagi pula. So ini bini anak-anak bini nombor berapa tak tahu. Tapi bapak dia pergi tempat satu lagi. So kita datang beraya kat situ, bapak dia tak ada. Tapi orang keluarga dia, beradik semua ada lah kat situ. Sekian anak saudara saya. Saya sampai situ, dia pagi raya kan, lepas solat raya balik situ. Kemudian orang-orang kampung tu bernasyid depan rumah ketua kabilah. Tak apa dia nasyidkan, bunyi syair pelik-pelik sikit, tak dengar. Lepas tu dia pilih satu point dekat bukit seberang ni bukit ada orang ni. Seberang tu ada bukit, dekat bukit tu pilih satu point, main tembak. Dia tak main mercun. Papang pun tembak. Ramai senapang. AK-47 tembak. Okey, habis tembak, dia balik lah. Lepas tu kita pun sing-sing lengan lah nak korban. Dia kata masuk duduk atas. Punya ada khadam buat kerja semua seorang kat bawah tu. Lapar kambing benda sekali. Tentang kita tengok tu ada bawah. Tak tolong. Duduk dan diam. Lepas tu dia habis dia belah-belah perut dan sebagainya. Hati-hati dia hantar ke dapur. So, kita tengah dia lapar tu, hati limpa sekali tu dah hantar ke dapur, masak, kita makan. First thing makan pagi memang dia permintaan korban. Lepas tu kita tengok, kan, tak duduk kerja ni. Lepas tu tengah hari dah selesai lapar, tengah hari makan nasi kambing tu. Malam makan lagi. Hari kedua kambing habis, sembelih baru. Sambung sembelih. Kita jauh gemuk aku datang sini. Realiti dia macam tu. Dia lagi kalau rumah yang miskin jangan pergi lah, rugi. Lepas dia tinggalkan kita, dia pergi beraya rumah mak saudara dia. Hamba ada, masih ada lagi. Tapi hamba dah dulu. Zaman Habsyah masuk tu, diorang dah take over, kalah peperangan, diorang tawan. Ada. Kalau tak, lain khadam. Khadam tu memang milik betul lah. Yang khadam ni. Kalau dia setubuh dengan hamba tu, anak tu jadi anak dia tu macam mana? Memang kalau tu jadi anak dia lah. Macam Nabi SAW dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi buat hubungan dengan dia, dapat anak Ibrahim. Anak tu anak Nabi. Kalau di Yaman tu masih ada Masih ada lagi. Kawan saya kata, kau kalau payah sangat, jom cari hamba kahwin. Khadam. Tapi dia orang ni lama, bukan baru. Daripada zaman dulu lagi, memang lepas kan, Yaman ni pernah dimasuk oleh Habsyah. Geng-geng Afrika masuk ke Yaman zaman sebelum daripada Nabi SAW. Abrahah tu datang daripada Sana'a untuk robohkan Kaabah. Abrahah ni adalah orang Habsyah, orang kulit hitam. Dia kuasai Yaman sebab Yaman dahulu pernah ada raja ni, dia panggil As'ad bin Abi Karab. Dia masuk agama Yahudi. Lepas tu dia paksa rakyat dia jadi Yahudi. Lepas tu bila sampai kat sepadan Najran, selatan Saudi, utara Yaman, kawasan tu ada penduduk Kristian. Diorang paksa diorang ni untuk masuk Yahudi, tak nak, dia gali parit, dia bakar. Macam kisah Ashabul Ukhdud. Tapi tanpa kisah gulam, budak tak ada. Dia gali parit, bakar. Jadi salah seorang di antara orang Kristian ketika tu, nama dia Zushanatir, dia lari ke Maharaja Rom, minta tolong. Maharaja Rom bagi surat, suruh dia pergi ke Raja Habsyah. Raja Habsyah dapat surat, hantar tentera. So Yaman pernah dikuasai oleh orang-orang Habsyah.
Bagi diorang, dia kata itu adalah keaiban ataupun satu benda malu yang mereka buat, kena yang mengaibkan mereka dengan teruk. Ya, memang diorang rasa dia lebih lagi daripada orang kulit hitam. Islam datang, Islam buang benda tu. Tapi dalam masalah kehidupan diorang, benda tu ada lagi. Macam rasa macam pekerjaan kan. Siapa-siapa yang kerja gunting rambut, dia orang nak kahwin kan, kerja apa? Gunting rambut. Tak nak. Dia orang ada standard juga bawa ke pekerjaan ni. Tahu apa. Tapi detail. Tapi masalah kadang tu betul. Memang ada sebagian tempat ada lagi. Cuma tak zahir macam tu. Boleh jadi ustaz lah, mulia sikit. Boleh jadi ustaz lah. Kalau jadi guru, kalau dia masuk belajar macam dalam zaman para sahabat lah, para tabi'in. Macam apa Hasan Basri. Dia sebenarnya mak bapak dia hamba tawanan dalam rumah Ummu Salamah. Tapi bila dia duduk dengan keadaan ilmu tadi tinggi, Atha bin Abi Rabah pun anak hamba. Pada satu ketika tu, salah seorang raja ni, zaman Abbasiyah, dia minta kepada salah seorang ulama tu kira siapa yang di kalangan ulama mereka ni Arab. Bilang-bilang semuanya anak hamba. Dalam Islam tak pernah ada masalah. Asalkan orang tu layak, walaupun dia anak hamba sekalipun, dia paling panggil apa, paling berkelayakan. Tak dikira masalah keturunan. Keturunan dia akan hilang. Tajuk kelayakan dia tu akan muncul. Kalau sebut nama kan, Qasim bin Muhammad Abi Bakar. Mak dia hamba tawanan perang. Mak dia Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ada nama anak nama Qasim. Yang dia ni dikira antara fuqaha 7 zaman tabi'in, 7 orang fuqaha yang terkenal, dia antaranya. Kalau di Malaysia masih ada Ustaz. Kalau di sana tukang gunting rambut ataupun kulit hitam. Kalau Malaysia Habib jadi diangkat tinggi, kurang Habib. Dia tak pasti juga pasal sebenarnya kat sana tak panggil Habib pun. Dia panggil Syekh. Ini istilah Habib ni dekat Indonesia aja pakai. Orang Arab tak pakai pun, tak panggil Habib. Malaysia tu kan dipanggil Said ya banyak. Mana? Tak, dia panggil Syarif. Syarif. Kan Syarif Syarifah. Awak perasan tak ayat dia? Untuk perempuan pakai Syarifah, untuk lelaki pakai Said. Sebenarnya tak. Sebenarnya terbalik, dia dekat sana pakai Syarif. Tapi diorang kenal dengan nama keluarga macam Ahdal. Al-Ahdal. Keluarga Syarif lah. Dia Ahdal keluarga Said. Dia datang pindah juga, tapi diorang yang faqih betul. Bukan keluarga faqih muqaddam tu. Bukan, dia tak faqih. Yang faqih betul keluarga Ahdal, duduk dekat Hudaidah. Lepas tu siapa-siapa pergi belajar fiqh, kata fiqh Syafi'i, pergi Hudaidah. Bukan dekat Hadramaut, dekat Hudaidah, tempat di mana hatta Ibn Hajar Asqalani pernah sampai. Ibn Hajar Asqalani pernah sampai ke Hudaidah, tempat di mana pengajian ilmu ataupun fiqh ni sangat kuat di situ. Tapi dari tidak macam nama-nama keluarga tadi kita kenal lah. Dailami, yang kami yang mudir dulu, nama dia Abdul Wahab Lutf Ad-Dailami. Dailami ni keluarga Said Syarifah lah, keluarga Nabi. Waktu dia nak kahwin dengan orang biasa tu, ni cerita, kawan-kawan cerita, dia cerita balik dalam kelas. Dia kata bila nak kahwin tu, keluarga dia tak bagi. Dia panggil semua keluarga dia, dia kata dengar sini, ini kata-kata orang terbaik keluarga kita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila datang pada kamu orang yang kamu redha agama dia dan juga akhlak dia, kahwinkanlah dia. Kalau kamu tak buat, akan jadi kerosakan yang besar. Semua diam. Dia ni kan, dia ulama bukannya ni, bukan biasa. Syekh Abdullah rahimahullah meninggal lah. Tapi memang kita punya dekat Yaman tu sipah je dekat belah Sana'a ni, yang keluarga Nabi. Cuma tak adalah dia pakai macam kena pakai selimpak serban bertingkat, tak ada. Alim sungguh. Bila kata hafal hadis sungguh. Bukan main cakap-cakap je. Ni cerita-cerita cium kubur, cerita lompat-lompat. Buat mana dia? Tak maaf, tak boleh. Nyampah tengok. Baik. Tak, dia bukan. Dia gatal miang dia panggil. Gatal miang. Bila
nak kahwin dengan orang biasa tak apa pula. Bini kedua ketiga lah. Bini pertama tak boleh. Sedang ada kepercayaan pelik tadi. Kononnya kalau kahwin dengan keluarga diorang, maka dia akan jadi orang ni jamin syurga lah. Macam pahal. Ini semua ni bukan daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rekaan tambahan. Tapi kita memang disuruh cintakan dan sayang keluarga Nabi. Tapi bila diorang baik dan bertakwa lah. Kalau tak bertakwa, kita lawan lah. Tak kisah dia siapa pun. Kadang orang kata macam tak hormat keluarga Nabi. Kau hormat ketika dia ikut Nabi. Ketika lawan Nabi, dia macam Abu Jahal lah, macam Abu Lahab lah. Ikut pada family tree, diorang semua ni. Hatta Abu Jahal pun sebenarnya keluarga Quraisy juga, keturunan daripada keluarga juga. Cuma dia tak lintas Qusay bin Kilab tu. Dia tak lintas situ, dia lintas daripada belah lain. Tapi dia tak keluarga yang sama. Tapi realiti dia, sayang kita adalah dengan mereka bekerja untuk agama. Macam apa? Ad-Durar As-Sunniyah tu, yang dia punya website tu, As-Saqaf ya, Syekh Abdul Qadir As-Saqaf. Ya, dia memang keluarga Nabi. Tapi padanlah dengan keluarga Nabi dan bekerja untuk agama. Yang tak bekerja untuk agama kan, yang dia ceritalah dia Syed Sharifah ke benda, lepas tu ada bar. Takkan kita nak kata ya juga. Takkan nak kata ya juga. Baik. Okey, wallahu alam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung lagi pada minggu akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong baca balik perenggan yang pertama, perenggan ni. Satu perenggan ni tolong baca balik. Nanti bila kita datang minggu depan, saya nak suruh seorang-seorang baca. Pasal tak ada baris kan. Saya nak dengar baca. Saya dah baca tadi kan. Kalau awak tak baris waktu time saya baca, tak boleh baca jaga. Allah Allah.